sekarang ni bila kita kata keperitan rakyat, dia golongannya macam mana yang kita bercakap. Kalau kita tengok orang Melayu, profession orang Melayu seramai 1.2 million yang tenaga tu tadi, labor force tu. Ialah petani dengan fisherman. You know? Petani dengan fisherman ni kalau you tengok dia punya cara. You know, yang petani tadi dia punya teknologi archaic teknologi purba. Misalnya, fisherman pun pakai teknologi purba. Nari orang ada sensor ikan, ada sensor weather misalnya. So I think kerajaan realise this. I think tumpuan ni berikan kepada golongan ni, golongan petani ni. But kita kena tengok pula profil petani ni nanti. Kalau you nak bagi dia teknologi baru, you know, when dia punya 60% dia punya average age is 60 years old. How are they going to absorb the new technology? This is the problem with Tan Sri Muhyiddin masa dia dekat Ministry Agriculture. Bagaimana nak diresapkan ilmu pengetahuan yang baru kepada golongan yang ni? Itu yang kita cuba nak tarik golongan muda masuk ke bidang pertanian ni. Tetapi pertanian dipandang oleh golongan muda dengan begitu sinis, kerana dia menyangkakan pulangan tak berapa. Dan the big companies dia tak mau masuk. Sebab apa? Tanah adalah di bawah kuasa negeri. So you have this problem. Kita perhatikan literally everything makanan ini kita import. Jadi kalau kita dapat menguasai inflation, because inflation ni akan mengaut kuasa beli. This is the reason why orang bimbang. Kalau di Venezuela 30% sebulan, kuasa beli duit RM1 kita tu dah hilang sensiang. Kalau katakan hari ni 8%, that means it is no longer worth $1. Dan kalau kita bercakap apabila kita menjadi net importer minyak, dan kita tidak reinvest hari ni, in 5 years time it's not going to be the same cost. Hari ni saja sewa rig tu daripada $200,000 dah naik $600,000 sehari. You tak mampu nak beli sebenarnya, because the rig is very expensive. Itu pun kalau you dapat, bukan senang nak dapat rig. And deep sea punya tu jangan main. Tapi satu yang saya agak gembira lah juga mendengar tadi ni, sekurang-kurangnya rakyat tahu yang Petronas bashing. Dua-dua tak ada bash. Jadi kesalahan tu bukan letaknya di Petronas. Datuk Syabri Cik tu dan juga Datuk Asri Anwar nampaknya bersetuju bahawa pengurusan Petronas pada tahap yang terbaik dan mereka mampu memberi pulangan semula kepada kerajaan pada setiap tahun. Jadi bagaimana kita dapat menggunakan kepekaran ini untuk menampung keperitan rakyat ni dalam masa terdekat, masa panjang seperti yang dikatakan 2015 kita tak menjadi pengeluar atau pengeksport kepada minyak lagi. Adakah kita patut melaburkan untuk perkara-perkara yang lain yang dapat menampung subsidi kerajaan? Masalah dia itu masalah pengurusan. Petronas tadi dia hanya aktiviti dia menghasilkan minyak, menguruskan, menjualkan dan sebagainya. Persoalan yang dibangkitkan tadi adalah persoalan pentadbiran negara untuk mengguna cara terbaik keuntungan yang ada. Seperti yang disebutkan tadi, kedua-dua pembicara tadi mengatakan Petronas telah perform dengan baik. Persoalannya bagaimana hasil keuntungan yang dikatakan tadi 10 yang teruntung di dunia di kalangan pengeluar minyak atau syarikat minyak itu dimanfaatkan kepada orang ramai dengan harga je itu, supaya tidak terlalu terikut dengan tekanan global itu. Itu masalah pengurusan dibangkitkan itu. Datuk, tadi masa Datuk tak ada kat sini, kita ada bincang kita sentuh IPP. Pandangan Datuk tentang IPP yang dibangunkan di mana standby capacity 40% cukup besar. Saya rasa apa yang berlaku dengan IPP ini ialah apa yang dijanakan oleh IPP ini tidak kita gunakan. Dan yang malangnya pula kita kena bayar pula benda yang kita tak guna. Saya rasa itu satu pentadbiran ekonomi yang tak baik lah, kan? Sebab dahlah kita kena bayar, lepas tu kita tak gunakan pula. Lepas tu bila kita nak berunding, dia tak mau. Jadi saya rasa windfall 30% ni adalah satu taktik yang agak ini juga, yang juga baiklah untuk dia datang ke meja berunding. Berunding balik. Kekhawatiran tentang pasaran bond tu jika itu dilakukan tak?
Ialah pasaran bond ni sebenarnya bond ni adalah securitization, dan securitization hari ni mengalami masalah. Dah aku faham. Fannie Mae dengan apa? Freddie Mac dua-dua dah bungkus. Those are the two biggest mortgage ni di US. And mengikut ramalan, ada lagi 175 financial institution will go down in the US.